والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخصوص إلى روحه سيد الله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Tak terjemah lah ni. Alhamdulillah sebagaimana kitab-kitab yang dulu, dan perbahasan bismillah pun sebagaimana yang diperbahas oleh para ulama dalam kitab-kitab ni, fiqh dibahas secara fiqh berkenaan dengan bismillah. Ikut munasabah lah. Kalau kita tauhid, kita bahas secara tauhid berkenaan bahasan bismillah. Begitulah ilmu-ilmu lain pun. Wa ba'du, ada dan kemudian daripada itu, maka inilah yang ni kalam ataupun makna-makna yang hadir dalam zihin musannif ni. Risalah yang kecil yang dinamakan dia Sulam as-Sibyan. Maka inilah ni tadilah al-ma'ani al-mustahdirah fi zihni musannif tu. Risalah ni satu risalah. Jadi bila sebut risalah ni, lafaz dia sedikit, makna dia pun sedikit. Asal makna risalah begitulah. Tapi tawaduk daripada musannif ni, kitab dia ni dia kata risalah saja. Kan kita kata Allah kitab halus-halus gitu lah. Kan kitab dia ni dan sebiak ni terbaik. Kitab ni yang dinamakan dia kan kitab ni Sulam as-Sibyan. Maf'ul utama dia sama yusammi, dia mutaaddi dua maf'ul. Maf'ul utama marja' dhamir kembali kepada risalah. Maf'ul yang kedua Sulam as-Sibyan, sebab tu baca dengan Sulama. Tak baca dengan Sulamu, sebab dia nasab. Apa makna Sulam Sibyan? Artinya tangga bagi kanak-kanak yang baru belajar. Sibyan ini nisbah dalam bab ilmu lah. Kan nisbah bagi hakikat seseorang tu, kanak-kanak ni makna tak balik. Kan maksudnya begitu. Mana antara kitab-kitab ibtidai, kitab-kitab yang tidak tinggi sangat ibaratnya. Kalau tengok dalam kategori turutan kitab, label-label kitab ni, yang hidup dalam label bawah lah, tengah sikit daripada tu. Matlaib Badrai bukan kitab paling tinggi, ni kitab pertengahan. Tu pun matlaib tak tengok lah. Tinggi-tinggi macam kitab-kitab besar tu, tak Mahali, tak Tawahab, tu tinggi lah. Tapi kalau tengok zaman-zaman dulu tu, Tawahab tu pertengahan. Baba Syekh Warak balik Mekah, mula buka pondok baca Tawahab. Dan kita mula baca Musalli lah. Usyah Perah baca Hidayatul Sibyan, kita mula. Baba Syekh Warak mula Tawahab. Kita apa lagi tak tahu, besar kan. Mula dengan Tawahab. Kau mengaji tuk-tuk guru dulu. Ni seolah-olah tangga lah, wasilah bagi kanak-kanak ni untuk yang ni orang yang tidak mahir kitab Arab lah, maksud kata. Dan kita lah baca kitab orang tu pun pening kepala lah. Bahaya bahasa Arab kita, kitab Arab ni. Jadi kita yang tak mahir bahasa Arab, yang kita kata ni tak Jawi ni, termasuk dalam kata Sibyan ni lah. Dan bukan kira usia, kira tahap pencapaian ilmu tu. Sebab tu dululah abang ilmu tak budak. Budak apa? Budak 50 lebih lah. Bukan kira masalah umur.
ilmu yang dia kuasai tu tahap budak-budak. Tu budak-budak tu nisbah tu kan. Kita nak faham bahasa ni pun jadi timbul isu kat ni. Ingat kami budak-budak, baca kitab budak-budak kan begitu. Dan kita tak mahal, tak arti karang kitab Arab pun kita tak kuasai sepenuh. Kita ni masuk biar ni. Biasa kenal lah dulu. Kata ingat saya budak-budak. Dia tak faham istilah. Jadi kitab-kitab ni pada mengerjakan, yakni pada menyatakan kaifiat mengerjakan ibadat atas mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ni ditekankan daripada awal kitab dia ni berlandaskan mengikut mazhab al-Imam Syafi'i. Dan bermula makna mazhab itu. Apa maksud mazhab? Ma zahab ilaihi al-imam. Arti terjemahan daripada kata ma zahaba ilaihi al-imam ni kita baca laju-laju sikitlah, tak mau nak masuk panjang-panjang. Saya tahu sikit-sikit. Artinya barang yang menjalan kepadanya kepada barang oleh imam daripada hukum-hukum wajib dan sunat dan haram dan makruh. Mana barang yang menjalani kepadanya kepada barang. Apa barang? Maksud barang ni hukum-hukum. Ma zahaba ilaihi al-imam ay al-ahkamu allati zahaba ilaihi al-imam. Hukum-hukum berlandaskan daripada ijtihad ataupun penampakan para mujtahid mutlak kan. Jadi hukum-hukum yang dinyata ditabyin oleh fuqaha yang sampai kepada peringkat boleh istinbat hukum daripada Quran dan hadis, maka kepahaman yang mereka timbulkan atau mereka nyatakan itulah membentuk dipanggil satu mazhab. Apa siapa yang kata wajib? Sebab a'immah al-mujtahidin faham daripada ayat Quran ini mengatakan Allah memfardukan atas kita. Kita sendiri tak boleh faham kan. Tu yang dia kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun tu. So kita ikut dan pendapat-pendapat sebab kita tak mampu kuasai Quran secara sepenuh dan kitab-kitab hadis secara sepenuh dan sumber-sumber hukum dan secara sepenuh. Kalau kita hafal sekalipun faham kira lain kan, mampu istinbat tu tahap tertinggi sekali. Itu yang dikuasai oleh imam-imam, dia panggil immatul mujtahidin, bagaimana imam pak mazhab. Ini pasal apa kata wajib ni? Pasal al-Imam Ahmad mengatakan berdasarkan dalil sekarang hak tu je kan. Kita ikut imam-imam tu lah. Nak ambil Quran hadis sendiri tak boleh sebab kita tak mampu mencapaikan. Sebab tu para sahabat yang tak sampai pangkat mujtahidin semua merujuk kepada sahabat yang mujtahidin. Imam Sufyan Tsauri dan para muhaddisin ini pun yang kata para sahabat yang sampai kepada pangkat ijtihad yang mampu faham Quran hadis sendiri hanya sekitar 100 lebih, 130 lebih ya. Tu sahabat kan. Tapi di kurun tabi'in lebih ramai lah kan, perkembangan ilmu. Tak jadi masalah dulu. Sebab tu dalam hukum-hukum dirujuk kepada sahabat-sahabat tu yang terbit fuqaha sab'ah minas sahabah, fuqaha 20 minas sahabah, fuqaha mi'ah wa 20 minas sahabah. Jadi fuqaha masyhur di kalangan sahabat ni yang ranking pertama fuqaha sab'ah minas sahabah, paling alim 7 orang daripada sudut fiqh lah kan. Kepada 7 orang tu contoh kan, Aisyah, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, sebenarnya Anas bin Malik, antara yang sampai kepada ijtihad mujtahid mutlak yang paling alim lah. Lepas tu bawah sikit pada tu fuqaha 20 sampai 20 orang. Bawah sikit pada tu fuqaha yang sampai 120 orang di kalangan sahabat. Itulah jumlah tu je, sekitar tu saja yang sampai kepada pangkat mujtahid. Kita ikut salah satu. Tapi perjalanan mazhab lain tak sampai dekat kita. Yang sampai dekat kita Allah kekal 4 mazhab tu ya. Dan mazhab sahabat tak sampai dah dekat kita. Ibn Abbas baru. Banyak. Muaz bin Jabal, Abu Musa Sy'ari dan sahabat-sahabat yang ternama, Abdullah bin Amr bin As, Sa'id bin Jubair, Abu Sa'id Khudri, Sa'ad bin Waqqas, tu semua sampai label peringkat kedua pokok 20. Ni adalah dia punya ranking dia tu. Kita besar dah lah.
Dan imam-imam berlandaskan kepada apa yang telah difatwa oleh imam daripada tu bayan pada ma. Apa barang tu? Daripada hukum-hukum wajib dan sunat dan haram, makruh dan harus dan sah dan batal. Ni kita ni mengikut sebagaimana yang dilandaskan oleh imam ni. Tu makna mazhab. Apa perkara hukum yang dilandaskan oleh imam, jadi kita cenderung ikut kepada pegangan imam tu dipanggil mazhab. Apa yang dilandaskan oleh imam ni, kata hukum dia sekian, wajib berdasarkan adilah sekian istiqra' daripada mujtahidin. Jadi pahaman yang dia bawa dikembangkan tu mana dia faham Quran hadis, itulah dinamakan mazhab. Hukum-hukum yang telah dikeluarkan bersesuaian dengan zaman tu. Bukan semua lagi hukum, kadang-kadang dikembangkan oleh anak-anak murid dia, macam Imam Syafi'i, anak murid dia di Iraq sebenarnya, anak murid dia di Mesir, siapa yang mengembangkan kaedah-kaedah pemahaman Quran tu kan. Itu dia panggil pengembang mazhab. Kau tak faham istilah dia lah. Mana hukum ni wajib, termasuk perkara-perkara yang wajib, sunat, haram, makruh, harus, sah dan batal. Maka makna wajib itu barang yang diberi pahala. Maksud barang ni umum, iaitu termasuk perbuatan, perkataan dan niat. Tiga itulah yang kata barang-barang yang diberi pahala tu, sama ada perbuatan, perkataan ataupun niat. Tiga jenis perbuatan tu diberi pahala. Diberi pahala tu ada mengerja, yakni kerana, dia panggil fi li ta'lil. Fi ta'lil. Ada fi dengan makna ta'lil. Bukan fi makna dalam semua. Adakah makna pada semua. Fi ta'lil, dakhalatin nar imra'atun fi hirratin habasatha. Nabi kata masuklah seorang perempuan itu ke dalam neraka fi hirratin, pada seekor kucing, yakni kerana seekor kucing yang dia kurung tak bagi makan. Itu fi mana ta'lil tu kan. Nabi kata nahu. Bagi pahala pada mengerja, yakni kerana melaksana dan mengerjakan dia kan barang. Jadi perbuatan tu yang mana kalau kita laksana dia, Allah bagi pahala. Dan diseksa pada meninggalnya, yakni kerana meninggalnya. Kalau kita tinggal tak buat, ataupun buat secara tak sempurna, ataupun buat tak cukup syarat, maka beroleh dosa. Perbuatan jenis tu termasuk dalam perkara-perkara yang wajib. Fal fardu ma fi fi'lihi sawabu kaza ala tarikihi al-iqabu. Tu ta'rif dalam bab wajib tu. Lagu mana contoh perkara-perkara yang wajib ni? Seperti sembahyang langkau. Seperti sembahyang maktubah. Maktubah dengan makna mafrudah, yang difardukan, yang 5 waktu. Sebab tu dia kata mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i sembahyang yang Allah fardu kat atas kita sehari semalam, iaitu sembahyang 5 waktu sahaja. Adapun di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, sembahyang yang wajib dilaksana oleh setiap orang satu hari satu malam, iaitu 6 waktu, ditambahi dengan sembahyang witir. Witir wajib mazhab. Kalau tak buat berdosa. Kita ni sunat muakkad, kalau tak sembahyang witir makruh. Setiap hari kalau kita luput sembahyang witir, iaitu makruh. Mazhab Syafi'i sekurang-kurang 1. Tapi kebanyakan ulama kata sekurang-kurang 3. Banyak-banyak 11 witir. Itu maklum dalam fiqh. Dan makna haram itu, yang kata haram di sisi syarak, hukum dia haram tu apa dia? Barang. Makna barang ni termasuk 3 tadi, perbuatan, perkataan dan niat seseorang tu, yang mana kalau dia buat salah satu daripada 3 tu, diseksa pada, yakni kerana mengerjanya. Dan perkara-perkara larangan tu, kalaulah seseorang tu buat juga, maka dia akan diseksa oleh Allah. Dan tiada diberi pahala pada meninggalnya. Tengok. Kalau kita adin, dia kata benda yang haram, buat dapat dosa, tinggal boleh pahala. Itu wajib tak? Kalau tinggal tak boleh pahala. Yang boleh pahala, melainkan kecualilah dia kata dengan niat junjung hukum Allah. Kena niat. Sebab apa kena niat? Sebab dia melibatkan perbuatan ahkam syar'iyyah la tata'allaku illa bi af'alil mukallafin. Kaedah dalam supik kan, ahkam syar'iyyah
ahkam syariah, hukum-hukum syarak ni la tata'allaqu, tidak bersangkut illa bi af'alil mukallafin, melainkan orang-orang yang termasuk di kalangan orang mukallaf. Makna jenis hukum dosa pahala ni melibatkan perbuatan. Kalaulah meninggalkan, dia kan melibatkan perbuatan. Tak buatnya. Kan meninggalkan mana tak buat. Kan payah pergi buat apa? Tak buat. Tu perbuatan bahawa kita ada situ, sebab tu tak ada pahala. Nak beri pahala, niat. Dia sangkut tentang perbuatan. Kena buat. Sebab tu dia sembahyang sini. Melainkan dengan niat. Tu perbuatan hati tu. Niat apa? Junjung hukum Allah. Lagu mana? Seperti berzina, minum arak, derhaka kepada ibu bapa. Mana kita ni sepanjang umur kena niat. Kan? Aku tak mau buat perkara yang haram kerana Allah. Barulah kita tak buat sepanjang umur tu diberi pahala. Kalau seseorang tu dia tak pernah minum arak, dia tak pernah berjudi, dia tak pernah berzina, tak pernah nombor ekor apa pun, boleh pahala? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Dia kena niat, aku tinggal ni kerana Allah, baru boleh pahala. Sebab tak melibatkan perbuatan. Hang tak buat apa nak boleh pahala siapa? Kan? Sebab kan dalam usul fiqh dia sebut ahkam syariah la tata'allaqu illa bi af'alil mukallafin. Betul, dia kena buat. Apa? Kena niat, kerja hati. Dan derhaka kepada suami. Itu termasuk perbuatan-perbuatan yang haram. Maka ni tafriq pada kata disiksa pada mengerja tu. Disiksa pada mengerja, maka dijanji siksa masuk neraka pada perbuatnya. Siapa-siapa yang berbuat dia benda-benda yang Allah larang ni perkara-perkara yang haram ni, maka dijanji siksa oleh Allah bagi orang yang lakukan dia. Dan tiada diberi pahala pada tiada buatnya, seperti perempuan haid nifas. Haid nifas, dia ni kalau tak semayang, dia kena semayang. Tapi kalau dia semayang dalam keadaan haid nifas, tu haram. Kan? Lepas tu dia tak semayang, tak boleh pahala. Yang boleh pahala bila dia niat, aku tak semayang ni kerana Allah, boleh pahala. Dia kena tengok benda-benda hak kita yang dilarang haram ni. Kadang-kadang benda yang memadah sekali, kadang-kadang benda yang mutajadidun. Benda yang memadah sekali macam minum arak, berzina, memadah dengan seumur hidup kita niat sekali. Sepanjang umur kita tak pernah buat benda tu, maka Allah bagi pahala sedia. Bagi ada perbuatan sekali, bukan teruk. Niat ni. Mana kita niat sekali, ya Allah, aku nak tinggal semua benda yang Allah larang ni kerana Allah. Boleh pahala, sudah sedia. Akaun kita ada jalan. Pahala dia. Dia niat sekali sebab dia melibatkan bukan benda amrun mutajadidun. Macam mutajadidun ni haid nifas. Orang perempuan apabila dia selesai daripada haid, nanti dia akan mahid pula. Mana apabila mahid pula, kena niat pula. Tak mada dengan sekali kan. Haid tu haid dulu, haid lain lah. Jadi dia kena macam orang lah. Dia kata dia niat, dia tak mau buat benda yang haram kerana Allah. Tiba-tiba dia buat, lepas tu dia kena niat kan. Pahala tu berhubung dia tu. Kaedah dia gitulah. Dan tiada diberi pahala pada tiada buatnya, seperti perempuan haid dan nifas, maka haram ia semayang dan puasa dalam masa haid nifas itu. Sebab dia perkara yang haram ke atas perempuan yang haid, iaitu 11 benda. Salah satu dia iaitu sembahyang dan puasa. Itu benda perkara-perkara yang ni dosa-dosa besar yang Allah larang daripada orang yang dalam haid, ditegah daripada melakukannya, termasuk sembahyang dan puasa. Jadi sembahyang puasa tu kalau dia buat berdosa. Kalau dia tinggal tak boleh pahala, kecuali dia tinggal tu dia kena niat. Maka tiada diberi pahala ia perempuan meninggal sembahyang dan puasa itu, melainkan ia niat, sahaja aku tinggal sembahyang dan puasa kerana Allah, barulah dapat pahala. Ni setiap kali perempuan yang haid dan nifas masuk waktu sembahyang, makna haid tu lah, permulaan haid tu dia niat, aku tak sembahyang dalam kitaran haid, musim haid ni kerana Allah, baru boleh pahala. Kalau tidak saja kan, pahala tak masuk, pergi saja. Dan mana makruh itu barang yang tiada diseksa pada buatnya. Perkara-perkara yang makruh. Apa makruh? Yang kata makruh ni kalaulah kita buat tak ada janjian seksa daripada Allah, mana tak ada dosa. Dan tiada diberi pahala pada meninggalnya, melainkan dengan niat jujur, sebab melibatkan perbuatan. Kalau kita tinggal pun tak boleh pahala. Sebab apa? Sebab tak ada perbuatan kita.
Lagu mana? Di depan sebut. Barulah dapat pahala pada meninggalnya. Seperti belacan dan budu. Ini kita makan belacan dan budu. Kalau kita tak makan, tak ada dosa, tak ada pahala. Kalau kita makan pun tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi kalau kita tak makan, itu lebih dianjur. Sebab makruh ni dia lebih pada larangan. Larangan yang makruh. Mana kalau kita tinggal ke, kita buat tak ada pahala, tak ada dosa serupa ya. Cuma disuruh kita tinggal, maka tinggal kita tu kalau kena niat lah, baru hasil pahala. Maka tiada diseksa pada makan ni kerana makan belacan dan juga budu. Maka tiada pahala pada tiada makannya. Tengok, dia tak ada makan pun tak ada pahala, makan pun tak ada pahala, makan pun tak dosa, tak makan pun tak dosa. Melainkan dengan niat sahaja aku tak makan belacan dan budu kerana Allah. Tapi perkara tu benda yang dilarang. Maka dia kena niat baru terlaksana dia punya larangan tu dan serta menghasilkan pahala. Habis. Dan makna harus itu. Apa makna harus? Jauh apa nama ni lah, perkara yang yajus dari istilah fiqh lah. Barang yang tiada diberi pahala dan tiada diseksa pada berbuatnya, dan tiada diberi pahala dan tiada seksa pada meninggal. Harus ni dia tak suruh pun tak, larang pun tak. Dan kalau buat pun tak dosa, buat pun tak ada pahala. Kalau buat tinggal pun tak dosa, tinggal pun tak ada pahala. Tu makna harus. Seperti berjamaah pada sembahyang hajat. Sembahyang hajat tak sunat jemaah. Dia harus saja, boleh buat. Dan sah kita buat secara jamaah. Atas sebab apa pun sembahyang sunat hajat tak sunat jemaah. Sebab sembahyang sunat yang disunatkan jemaah 7 ya. Dan dia tak termasuk sembahyang hajat. 7 ya. 2 hari raya, 2 gerhana, sembahyang tarawih, sembahyang witir dalam bulan Ramadan, yang ketiga sembahyang istisqa. 7 sembahyang. Tu kena ingat istilah fiqh. Sebab tu sembahyang hajat jemaah harus buat pun tak dapat pahala jemaah. Karena kalau kita niat jemaah pun tak dapat. Pasal dia tidak disunatkan berjemaah. Dia diharuskan sahaja. Kena faham ni. Dia berkata, hai itu kami buat tak sah. Bukan masalah sah. Masalah diri kita jemaah sembahyang hajat ni tu, itu perkara yang harus. Mana buat tak ada pahala, tak ada dosa apa. Harus sahaja. Tak disuruh syarak kita buat. Dan tak dilarang syarak untuk buat. Dan berjemaah pada sembahyang sunat tasbih semacam. Dia sembahyang sunat tasbih. Halunya kita sembahyang malam raya. Kan? Tu pun tak dituntut dan tak dilarang. Dan berjabat tangan tak kala hendak bersurai daripada majlis. Majlis ni pertemuan lah. Setiap pertemuan kita ni sunat. Salah satu dia kita berjabat tangan dan memberi salam. Mu'aniqah, itu cerita lain. Mu'aniqah ni peluk, dan peluk sunat. Safahah ni berjabat tangan, bagi salam, itu mengucap salam, istilah lah. Berjabat tangan ni panggil musafahah. Musafahah tak dituntut tu. Bila? Tak kala bersurai. Makna kita nak berpisah daripada majlis. Makna nak berpisah daripada pertemuan. Majlis tu makna pertemuan lah. Kita berjumpa, kita bertemu, maka sunat kita berjabat tangan dan mengucap salam. Musafahah tu. Tapi bila kita nak berpisah daripada pertemuan, hak tu hanya disunatkan bagi salam saja. Berjabat tangan harus. Kalau salam pun tak apa, tak salam pun tak apa. Tak ada pahala apa. Tapi kalau pertemuan, sunat salam. Bukan buah tangan di sini tunduk. Itu menghormati cara Najasyi Habasyah. Bukan adalah i'anatu talibin. Dalam i'anatu talibin disebut dalam bab salam rukun sembahyang. Juzuk yang pertama. Dia bahas cara-cara kerajaan dulu, ada yang macam tu, ada yang macam dia banyak dalam kerajaan Mamlakah Yaman, kerajaan Rom, Parsi, cara menghormati mereka. Bagi kerajaan Habasyah, Ethiopia, dia babak tu, saya bukan orang Ethiopia kan, saya orang Kedah kan. Betul kan, sunat ganti salam tak juga kan. Kalau kata COVID pun saya buat gitu di tanah, cuma tak lah, dia haram. Tak ada apa, mereka tak tahu tu. Sungguh-sungguh tu imam dia tak tahu.
Dia kata tu cara orang Habasyah, kerajaan Ethiopia tu. Betul. Baru tu. Bang kat tangan. Ni bagus. Jangan berjabat tangan kerana selepas sembahyang sunat hari raya. Kes sembahyang sunat, kalau kita kes kawan jumpa tak apa lah. Kan kita habis bagi salam. Oi, babang. Tu kes jumpa. Ni kes nak bersurai sebab sembahyang raya. Kita dah salam dah awal tadi, kan. Habis semua, lepas tu orang nak keluar balik sampai salam. Tu harus. Tapi kalau bagi salam, kalau tengok kawan lama balik raya sampai salam, tu kes jumpa. Bukan kes keluar daripada sembahyang raya. Sunat jabat tangan kita. Jangan salam. Pasal harus sahaja sebab sembahyang lah, bukan kes sembahyang, kes jumpa hang. Ini tak faham. Maka sekalian itu bukan sunat. Itu contoh dah lah. Itu tak sunat kita jabat tangan. Maka jika diiktikad sunat berjemaah pada sembahyang hajat dan sembahyang tasbih, dua masalah. Atau diiktikad sunat berjabat tangan tak kala hendak bersurai daripada majlis, tiga. Atau i'tikad sunat berjabat tangan kerana selepas sembahyang sunat hari raya. Kalau i'tikad, nescaya haram, berdosa atasnya. Tu ke i'tikad, perbuatan lain. I'tikad lain, pegang hati dia kata sunat. Sebab tidak ada orang ulama mengatakan sunat berkenaan dengan tu, tak disunatkan. Kerana mengubah hukum, tu elak dia. Sebab dosa kerana mengubah hukum syarak. Mengubah hukum syarak ni satu martabat. Walaupun yang diubah tu benda harus ataupun benda sunat. Sebab martabat ditilik pada pihak Allah sama. Sebab mai daripada sumber yang satu. Ditilik daripada nisbah makhluk, dia berbeza. Ada fardu, sunat apa semua. Tapi ditilik hukum itu mai daripada Allah, walaupun benda tu harus. Ijma' ulama' kata harus. Kita pandai-pandai pergi kata haram. Benda tu menjadi berdosa besar. Sebab kita mengubah hukum syarak tu. Adapun tak kala baru datang berjumpa, tengok kita baru berjumpa dengan kawan, walaupun jumpa dah pagi tadi, jumpa pula tengah hari, maka sunat berjabat tangan, musafahah dia panggil, dan beri salam. Sunat jabat tangan dan sunat beri salam dululah, baru kita berjabat tangan. Lepas tu sunat selawat atas Nabi SAW, tak kala berjabat tangan, kita Allahumma salli. Tu duk buat tu memang ada nas dia. Sunat. Kalau nak tengok lebih lanjut dalam bab tangan ni, buka satu kitab dia panggil Adabul Musafahah. Pak mazhab dia bahas tu. Syekh Nuruddin Talkhis. Syekh Nuruddin himpun dalam satu kitab Adab Musafahah. Dalam tu contoh banyak. Bab salam jabat tangan, bab mu'aniqah, bahas dalam tu Pak mazhab. Panjang ni bab salam kan. Nanti tak mau nak sentuh lah, ada bab musafahah. Nabi kata innal muslimain, sesungguhnya dua orang Islam, izal taqaya, apabila berjumpa keduanya, izal taqaya wa tasafaha, dan bersaling jabat tangan, wa dhahika kullu minhuma, dan senyum yang terukir dari wajah keduanya, fi wajhi sahibihi la yaf'alan zalika illa Allah lam yatafaraqaha hatta yughfar lahuma. Nabi kata orang yang dalam berbuat demikian tu, jumpa kawan-kawan, salam apa semua, senyum di wajah, tanya apa khabar sikit, mereka tidak berpisah kecuali perpisahan itu mereka sudah mendapat pengampunan daripada Allah. Ada banyaklah hadis-hadis yang menceritakan bab musafahah ni. Kena tengok dalam kitab ni lah, ada musafahah. Tak panjang lah, fadilat dia cerita dalam tu. Adapun tak kala nak bersurai daripada majlis, maka sunat beri salam jua. Kalau selesai daripada majlis, sunat bagi salam sahaja. Tiada sunat berjabat tangan tak kala hendak bersurai daripadanya tu. Orang tafsir pada makna kata jua. Apa makna sunat bagi salam saja? Tiada sunat berjabat tangan tak kala hendak bersurai daripada majlis. Itu tak sunat lah, habis. Dan makna sah itu barang yang dibilang akan dia lulus, dikira dihukum lulus. Lepas kita kata, bila kata sah, hang sembahyang tadi sah tak? Sah, makna lepas dah lah tuntutan tu. Lulus. Dan makna fasid itu, dan makna batal itu barang yang tiada dibilangkan dia lulus. Fasid
dengan batal sama, cuma ada beza sikit lah. Beza lagu mana lagi depan dia cerita. Mana tak terpakai, tak lului dan tiada terpakai. Maka jika ada perkara yang tiada terpakai itu sebelum masuk dalam mengerjakan suatu, iaitu suatu tu sama ada ibadat ataupun akad, maka dikatakan fasid. Berlaku benda tu sebelum daripada kita mula buat, maka benda tu dia panggil fasid. Contoh, kita ambil nak sembahyang, gaya nak sembahyang kentut. Fasid, rosak kan. Tapi kalaulah kita dah sembahyang kentut, tu tak panggil fasid, dia panggil batai. Dia beza antara fasid dan batai. Dan kalau fasid ni pada awal-awal lagi tak terpakai dah. Dan jika datang yakni berlaku perkara yang tiada terpakai dalam masa mengerjakan suatu sama ada ibadat ataupun akad, maka dikatakan yakni dinamakan batai. Itu baru panggil batai. Batai makna kita buat sekerat kan, satu main manik menyebabkan kita tak boleh nak teruskan. Maka dia panggil batai ibadat kita ataupun akad kita tu. Dan kalau dah mula buat sekerat lah kita kata. Tapi kalau daripada awal memang tak cukup, tu dia panggil fasid. Kita sembahyang tak ada sembahyang, fasid daripada awal, orang tak panggil batai sembahyang tu kan. Pasal daripada awal tak terpakai. Tu maksud beza antara fasid dan juga batai. Adapun syarat, maka iaitu dua. Syarat pula dia ada dua, sebab setiap hukum tu dia ada manik, dia ada sah, dia ada batai, dia ada syarat kan. Syarat nak wajib, sebab nak lekat wajib pun dia ada syarat, bukan semata-mata Allah suruh sembahyang kena sembahyang tu ada syarat dah kan. Bila masuk waktu, apabila suci daripada najis, ada suci daripada hadas, menghadap kiblat, tu syarat-syarat dah. Pertama, syarat bagi hukum yang 5 yang tersebut. Nak jadi wajib apa syarat, nak jadi sunat apa syarat. Tu dia satu benar, satu bahagian. Dan keduanya syarat sahnya, syarat sah bagi sesuatu tadi ni. Maka makna syarat itu barang yang lazim tiada ada syarat oleh tiada ada masyrut, dan tiada lazim daripada ada syarat oleh ada masyrut. Ma yalzimu an wujudil syarti wujudil masyrut, wala yalzimu min adami syurut adami syarti. Kaedah dia gitu kan. Faham tak? Faham tu jangan saya baca terus kan. Tak tunjuk dah mana syarat mana masyrut kan. Ambil yang sembahyang, ayat sembahyang tu syarat, masyrut tu sembahyang. Bila kata dia kata contoh tak, dia kata di depan dia bahas gitu. Kan ada. Jadi masyrut ni contoh dia sembahyang. Dan sembahyang tu kena pada masyrut. Aqil baligh tu dia kata kena pada syarat. Syarat nak wajib sembahyang mestilah berakal dan juga baligh. Jadi ada sembahyang, tak mesti lagi ada syarat. Tapi kalau ada syarat, mestilah ada masyrut. Tiada lazim. Kalau ada masyrut, mesti ada syarat. Kalau ada syarat, tak mesti ada masyrut. Kalau ada sembahyang, mestilah berakal. Kalau berakal, belum tentu wajib sembahyang. Bahasa ada gitulah. Ini dah laju sikit. Boleh? Tak boleh bang. Tak mau nak urai banyak, bagi kita banyak ni. Macam laju-laju lah. Alim Sa'ad Zahab tu menjelas. Cuma kita lalu-lalu begitu je. Tak faham, tanya. Sekat nama. Biar saya baca laju sikit. Target nak khatam, nak daurah. Ada syarat mesti ada masyrut. Itu. Dia kata lazim ni mesti. Barang yang makna syarat lazim, barang yang daripada tiada ada syarat, mana akal tu kita kata syarat, oleh tiada masyrut. Kalau akal tak ada, sembahyang pun tak ada. Tapi kalau ada sembahyang, belum tentu ada syarat kan, belum tentu ada akal. Dia ni ke depan ni contoh. Lazim daripada tiada ada syarat oleh tiada ada masyrut. Mesti dah kan. Tak ada syarat, mesti masyrut pun tak ada. Kalau orang tu tak ada akal, tak bicara dah bab sembahyang. Sebab yang ternafi itu syarat. Apa? Akal. Bila akal tak ada, maka yang disyaratkan atas orang yang berakal, sembahyang. Maka bila akal tak ada bicara masyrut, memang tak ada. Sembahyang tak ada lah. Dan sebab tu orang-orang yang gila ni tak bicara dah bab sembahyang. Sebab akal tak ada, syarat tak ada.
Di situ. Dan tiada lazim daripada ada syarat oleh ada masyrut. Tak lazim juga, tak mesti juga bila kata ada akal mesti dah sembahyang. Sebab apa? Tak ke depan. Seperti sembahyang itu syarat wajibnya akil balik, maka lazim tiada akal balik itu tiada wajib sembahyang, dan tiada lazim ada akal balik itu wajib sembahyang. Orang panggil lazim, tak lazim kata tak ada masyrut oleh ada masyrut, ada syarat, dan tak lazim juga ada syarat, ada masyrut. Masyrut tu kena pada sembahyang, syarat tu kena pada akal ataupun kena pada akil, pada balik. Makna kalau ada akal tak mesti lagi wajib sembahyang, tapi bila kata wajib sembahyang mestilah ada akal. Ribut tu kan. Bila tak ada akal wajib sembahyang pun tak ada. Bila ada akal tak mesti lagi wajib sembahyang. Bila tak ada akal mesti dah tak wajib sembahyang. Tu boleh sebut tu. Dan tiada lazim ada akal balik itu wajib sembahyang. Tak mesti bila kata ada akal dan balik seseorang tu wajib sembahyang selalu. Tak mesti. Seperti belum masuk waktunya, sebab waktu tak masuk. Syarat lain banyak lagi. Dan bukan satu syarat tu ya. Adapun syarat sah itu barang yang terhenti sah sembahyang itu atas ada suci daripada najis. Itu berkenaan dengan syarat sah. Mana nak sah, nak kebilangan, nak lulus satu-satu amalan sama ada ibadat ataupun akad tu, dia terhenti sembahyang itu atas suci daripada najis dan hadas dan lainnya. Mestilah suci daripada perkara-perkara mawani' tadi ni, hadas, najis dan sebagainya. Dan erti imam di sini, ni dia baca tulis ni. Maksud kata imam ni imam mana? Tu, ma zahaba ilaihil imam tu. Mula dia bahas dulu ma zahaba ilaih, yang ni hukum-hukum, dia bahas hukum dulu kan. Lepas tu al-imam. Apa maksud imam? Kaimah sembahyang. Imam di sini, yang ni pada ta'rif ma zahaba ilaihil imam tu, apa maksud dia? Ialah orang yang kita ikut, yang ni orang yang sah kita ikut, dia akan orang tu pada perkataannya, ikut-ikut tu pada hukum-hukum syarak yang tersebut, iaitu wajib, sunat, makruh apa semua tu. Orang yang sah berkelayakan untuk kita ikut pendapat-pendapat daripada dia, yang mana dia keluarkan pendapat itu daripada sumber yang maklum. Orang sampai tahap tu itu bernama imam di sisi fiqh. Yang maksud imam di sini mujtahid mutlak lah. Tu. Dan telah ijma' ulama' manusia sekarang ini. Apa maksud la ni? Yakni yang kemudian daripada mazahib yang 4 akan wajib niat taklid. Apa taklid? Ikut mana-mana satu mazahib yang 4 pada ibadat dan muamalat dan munakahat dan jenayat yang diakui sahnya oleh mazhab yang diikutnya. Mana? Wajib telah ijma' ulama' mengatakan selepas daripada imam 4 mazhab ni, iaitu selepas daripada Imam Ahmad. Zaman Imam Ahmad tu ramai lagi kan, mujtahid mutlak. Zaman Imam Syafi'i bukan dia seorang, zaman Imam Malik bukan dia seorang, ribu ulama yang sampai peringkat mujtahid. Ni ada dalam sejarah disebut a'immah yang ada di Basrah siapa mujtahid, a'immah yang ada di Madinah siapa mujtahid. Dulu memang perbahasan panjang lah bab tu. Ada senarai-senarai orang yang sampai kepada mujtahidin itu yang mampu untuk membina mazhab sendiri. Masa tu tak wajib nak ikut sebab mujtahid belaka, ramai mujtahid. Yang kata wajib ijma' ulama' ni selepas zaman 4 mazhab. Tak ada siapa dah yang sampai kepada tahap mampu istinbat hukum daripada Quran hadis terus. Tak ada lah. Dalam 4 rubuk tu lah. Mana 4 mazhab tu? Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hanbali. Ni dia ikut turutan lah kan. Sebab mazhab dia panggil taqaddum fil mazahib, di antara 4 mazhab Hanafi lah, sebab mazhab Hanafi terlebih dulu kan. Sebab Imam Hanafi kita maklum dia beranak di sekitar tahun 80 ataupun 70 lebih. Dia tua pada Imam Malik sekitar 15 tahun. Bagi ulama kata 70 lebih, ulama kata sampai 80 hijrah. Orang nak 80 hijrah sekitar sahabat masih lagi ada. Wafat di Baghdad tahun 150 hijrah,
tahun Imam Syafi'i lahir. Itu Imam Hanafi. Atau Maliki, Imam Malik bin Anas. Imam Hanafi, Nu'man bin Thabit, ulama Baghdad, ulama Iraq, asal dia ahli Kufah, asal Kufah, tapi dia meninggal di Baghdad. Dan dalam Sunan Tirmizi dia kata waqala ahlul Kufah. Ahlul Kufah tu iaitu Imam Abu Hanifah wa man tabi'ahu, orang yang ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Ini mazhab taqaddum, mazhab yang terdahulu, kita panggil mazhab yang senior. Dan itu mazhab Abu Hanifah. Hanifah sebab dia beranak 70 lebih, wafat 150, sekitar umur dia 70 juga, dan umur dia hampir 70 lebih juga. Lepas tu mazhab Imam Maliki, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Malik tahun 90 lebih, 91, 92, 93, 94, 95, khilaf banyak lah. Awal 90 lah. Dia wafat tahun 179 Hijrah. Imam Syafi'i sempat mengaji 14 tahun dekat Imam Malik. Dan Imam Syafi'i pi tahun 165. Sebab tu usia Imam Syafi'i 15 tahun. Dia seorang sahaja budak-budak yang dibenarkan duduk dalam majlis Imam Malik. Alim Imam Malik tak bagi. Sebab tak mampu ambil ilmu Imam Syafi'i, Imam Malik. Mana boleh budak-budak kan. Dia kena orang yang, sebab tu majlis Imam Malik ni orang tua-tua, Imam Syafi'i seorang budak. Tahun ni dia mari tak pergi besok. Dia test dulu. Imam Malik test, faham ambil kan. Malik wafat 179. Imam Syafi'i sempat 14 tahun. Tu Imam Syafi'i maklum lah. Imam Syafi'i 150 sampai 202 atau 204 Hijrah. Tu Imam apa nama Imam Syafi'i. Imam Malik ni dia tua. Dia meninggal pun umur 90 lebih. Dia berumur sikit. Atau Imam Syafi'i atau Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali yang lahir tahun 164. Dia muda lebih kurang 15 tahun Imam Syafi'i. Dia meninggal sayup sikit lah. Dia 241 umur panjang. Yang umur pendek ni Imam Syafi'i seorang. Imam Syafi'i 50 lebih, 52, 54. Imam Ahmad berumur sikit, dia lebih kurang 70 lebih. Sekitar dalam dia 164, 70 lebih, 77 tu lah umur. Imam Syafi'i seorang. Tapi mazhab Syafi'i yang paling berkembang sekali. Dan la tasubbu Quraisy. Nabi kata jangan duk maki orang Quraisy. Nanti akan timbul alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Seorang yang berasal daripada Quraisy yang memenuhi setiap lapisan bumi ini, cakap bumi, ilmu Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i tak pernah mai padang pekan, tapi ilmu dia sampai. Tambah homestay ni lagi dia tak pernah mai, tapi ilmu dia sampai. Imam Hanbali adalah dalam manaqib ni apa? Pergi cari manaqib ni. Sedap manaqib 4 mazhab ni. Cerita panjang. Hanafi pun cerita panjang, digelar dengan Hanifah sebab 3 sebab. Sebut Hanif dia ni. Sebab nama Hanifah. Dan dia nama dia Nu'man bin Thabit, tapi digelar dengan Abu Hanifah, bapa Hanif. Ada lah maksud-maksudnya, dah cerita banyak kan. Imam Malik apa kelebihan apa semua cerita lah. Cerita panjang ni bab-bab imam mazhab. Tapi kalau mengajak luar boleh cerita sekali pi cerita Hanafi seorang kan. Okey, apa kenal dah tujuan kita cerita kan siapa? Nak bagi tahu kriteria seorang imam ni bukan darjat dia rendah. Kan? Cerita salah silah tu, cerita kedudukan Imam Ahmad. Hebat Imam Ahmad ni tanah baru orang lawan macam tu. Itu kita kena nisari-neri lah tu. Dah dalam manaqib Imam 4 mazhab banyak kitab.
Habis. Saya tak mau cerita tu lambat. Bermula dalil wajib taklid ulama itu. Mana dalil kata wajib taklid ulama ikut mazhab ni? Firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dalam surah An-Nahli dan surah Al-Anbiya ada disebut berkenaan dengan ayat ni. Wa arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya maka hendaklah ni wajib perintah kepada Allah bertanya akan ahli zikir, yakni maksud daripada ahli zikri pada ayat ni ulama. Jika kamu tidak mengetahui, makna jika kita ni tak sampai pada peringkat memahami Quran, mampu istinbat hukum daripada Quran dan hadis, maka perintah Allah hendaklah, itu wajib tu, mengikuti tu, bertanya mengikut. Maka wajib atas kita, yang ni orang yang awam yang tak sampai pangkat mujtahid ni, niat taklid akan mana-mana satu mazahib yang 4 yang diakui sahnya oleh mazhab yang kita ikutnya. Kita kena ikut mazhab-mazhab yang diperakui, mana mazhab-mazhab yang muktabar. Itu 4 mazhab ni lah. Mazhab lain tak boleh. Dan walaupun mazhab lain dulu betul, tapi disebabkan kitab-kitab maklumat secara sepenuh mazhab tu kita tak dapat. Kita tahu sebahagian-sebahagiannya. Macam dalam masalah kita korban, sah korban menggunakan ayam bapa, 4 mazhab tak boleh. Cuma dalam mazhab Ibnu Abbas boleh. Boleh kau ikut? Mana boleh, sebab mazhab Ibnu Abbas tak sampai kat kita, perjalanan mazhab dia. Tak boleh, dia kena ikut. Betul Allah pelihara 4 mazhab ni, dia kena mengaji dalam bab perjalanan 4 mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, kitab apa yang menjadi induk ulama mana yang mengembangkan mazhab dia daripada zaman satu ke zaman. Kitab yang muktabar di sisi mazhab Hanafi ada apa-apa. Tu kena mengaji semua kan. Dia ada dalam kitab. Kita tak mahu cerita panjang kan. Kitab mazhab Maliki ni mana ulama Maliki siapa yang sah kita ikut pendapat. Ada apa bahasan secara khusus fiqh ni dulu kan. Mana tak ada kena sulam lah, kena berpokok besar kan. Ngaji gitu Dia kena kita sak-sak banyak cara ni, kita baca nak habis urus semua bagi poinnya. Kita Arab dah cerita imam tu siapa dia imam dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi ada 2 mutaqaddimin, ada mutaakhirin, dan musyaddidin dan cerita. Pendapat ni dia Hanafi, dalam Hanafi sendiri tak iktiraf dia amdalih juga. Tu kena tahu seorang-seorang ulama ada diperakui di sisi mazhab dia, baru sah kita ikut. Dan tiada sah taklid akan ulama yang lain daripada mazhab yang 4. Mazhab tu dia tak boleh. Bukan kita tolak kemujtahidan imam-imam dulu. Sufyan Tsauri mujtahid lain kan. Sufyan Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah tu semua mujtahidin. Imam Syafi'i, apatah lagi Sa'id bin Jubair, apatah lagi ulama-ulama tabi'in kibar, lagilah mereka mampu membina mazhab sendiri kan. Imam Lais banyak kan. Imam Ibn Shihab Zuhri, Sulaiman A'mash, ramai Imam Ibn Sirin. Tu semua mujtahid tu. Imam Ibn Sirin tu pentadbir mimpi tu kan, dia mujtahid mutlak. Tahu ulama yang cukup alim. Banyak kalau tengok dalam kitab Hilyatul Awliya. Dia buat saudara ulama tabi'in kibar-kibar. Ramai. Man Ata' bin Rabah. Ata' Rabah tu 700 orang sahabat lebih dia mengaji. Cerita sejarah-sejarah dia pak. Banyak lagi mazhab-mazhab lain tu, cuma perjalanan mazhab mereka kebanyakan dia pupus menjelang tahun 500 Hijrah. Tu tak boleh tu. Tu ijma' tak boleh ikut tu, pasal tak sampai perjalanan mazhab secara terperinci sebagaimana mazhab ni. Yang paling banyak pengembang mazhab Syafi'i. Syafi'i paling ramai pengembang, ulama-ulama yang mengembangkan apa yang ditadwinkan oleh Imam Syafi'i itu paling ramai sekali. Belah kita lah. Mazhab Syafi'i ni pergi bumi mana apa dah, cuma ramai tak ramai ya. Dia banyak Hanafi. Yang paling kurang sekali mazhab Hanbali. Hanbali paling sikit. Dalam 4 mazhab ni paling ramai sebahagian ulama kata Hanafi, sebahagian ulama kata Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni pergi bumi mana apa dah. Sebahagian ulama kata tak
paling ramai Hanafi sebab India saja ratus juta lah. Tu dah macam masih hujah lah kan. Tapi yang paling ramai Hanafi dengan Syafi'i. Lepas pada tu baru Maliki. Maliki ni Maghribi, dia ada negeri tertentu. Tu kena ngaji tak? Negeri mana yang membawa pahaman mazhab Maliki? Kita kena tahu. Ini abang kata dia duduk negeri ni, dia fatwa Maliki fatwa lagu lain. Bukan dah kira cedok ya kan. Dia bukan tahu lama tu mana kan, diperakui tak kedudukan dia tu. Tu penting lah hari ni kan. Kita nak ajak kampung tak apa, seolah kita nak berdepan dengan orang ilmuwan lain. Tu setiap seseorang ulama tu kena ambil kira. Macam Imam Ibn Hajar Asqalani kata, sekurang-kurang kalau kita nak masuk mencebur dalam bidang Sunan Sitah, kita mesti mengetahui sekurang-kurang 9,796 rawinya. Kita tahu siapa perawi-perawi dalam Taqribut Tahzib. Dia ni nama apa, beranak mana, lahir tahun mana, menikah siapa, mengaji kat siapa, lama mana. Allah, tu ilmu betul lah kan. Tu ringkasan Taqribut Tahzib. Dia tak Tahzibut Tahzib ni. Asma' Mizzi fi Asma'ir Rijal. Tu Imam Mizzi bahas. Benda ni banyaklah makna perjalanan kita ni masih banyak lagi kan. Hemah tu kena pasang tu tak ada. Ilmu apa pun kalau kita mengaji sebuah kitab tak ada. Kan kena mengaji banyak. Cuma takat mana kita dan tu lah kita pun. Kita pun tak dan banyak juga kan. Kau mengaji, kau jumpa, kau mengaji, kau jumpa. Banyak benda lagi tak tahu tu. Mengaji kita besar bau bahasa kembang kepala. Qaul tak bahas lagi. Qaul berapa puluh qaul. Qaul arjah apa maksud? Qaul aujah apa maksud? Qaul wajah apa maksud? Muqabil bagi qaul yang arjah apa maksud? Muqabil bagi yang aujah apa maksud? Dan setiap satu qaul tu bahasanya panjang. Idza utliqa qaul marjuh urida biha idza utliqa 'inda al-mujtahidin. Ada kaedah-kaedah. Aduh penat ni bekah. Ya ni kena bukan senang ali bekah ni. Payah nak mampu tu. Ni cerita. Lah senang bagi pandangan saya. Pala dia betul. Dia ingat mujtahid kau dia tu. Dan tiada sah taklid akan ulama yang lain daripada mazhab yang empat kerana kita tidak ketahui syarat-syarat dan rukun-rukun cara mazahib yang lain itu. Sebab kita tak tahu, terputus maklumat. Dan kalau setakat dapat maklumat melalui penulisan tak boleh, dia kena ada pengembang dia. Kan? Okey, kita kata ni mazhab Ibn Abbas. Ambil kat siapa Ibn Abbas? Dia kata dalam kitab. Tu kitab Ibn Abbas. Hang pengembang dia siapa dia? Tak boleh. Tak boleh. Tak kena rule dia begitu. Kerana mereka tiada mengarang kitab-kitab yang boleh kita berpegang dengan dia. Kebanyakan ulama mujtahid dulu lepas tak buat kitab. Tak sama dengan anak-anak murid Imam Syafi'i, anak-anak murid Imam Ahmad, anak-anak murid Imam Maliki apa semua ni. Anak murid dia berusaha untuk mengembangkan apa yang imam-imam ni buat. Dan mereka yang tolong kembangkan untuk memudahkan masyarakat yang tak sampai peringkat alim ulama. Itu jasa para ulama. Dan tersebut di dalam kitab Tanwiril Qulub fi Muamalati Ahli Al-Ghuyub karangan Syekh Amin Kardi. Ada satu kitab sedap, antara kitab-kitab yang sedap lah. Saya mengaji antara kitab sedap, Tanwiril Qulub sedap. Di awal perbahasan dia akan bahas masalah ilmu tauhid. Lepas tu dia ambil daripada fiqh, daripada awal rubuk sampai habis rubuk. Habis di situ, dia sentuh tafsir, dia sentuh tasawuf. Habis sentuh tasawuf, dia bahas tarikat Naqsyabandi dan tu. Panjang kita kata bayar tu. Tapi sedap. Tak tahu Qulub cukup sedap. Tak tahu sedap. Bahasanya sedap. Tanamlah azamlah hati nak ngaji Tanwirul Qulub. Ngaji kat siapa, carilah siapa pun kan. Tapi memang sedap Tanwirul Qulub ni. Dulu Kelantan banyak khatam. Tapi dulu Tanwirul Qulub memang antara benda yang mesti lazim dikhatam. Walaupun kita ada sekulit, Syekh Amin Kardi. Syekh Amin Kardi ni ulama kata dia sibuk dalam ilmu. Dalam sibuk dia lagu mana pun sehari tetap dia khatam Quran sekali. Syekh Amin Kardi, orang Kurdistan, mati di Mesir. Tu
disebut faman adda ibadatan mukhtalifan fi sihhatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha. Dia dalam tu pun banyak, dalam bab wajib i'tiqad berkaitan dengan a'immah apa semua panjang. Kan bab-bab wajib dalam bab sam'iyat ni. Dia bahas sedap. Talul qulub ni tak tahu lah. Kan dia bahas lagu lain, dia ada seni dah talul qulub ni. Ada seni dah. Bukan Jawi tu kan? Tak, Jawi tu dia bab lain, bab tasawuf. Tailah Sekandari. Jawi tu. Ini dia kitab Arab. Tak bawa tunjuk. Dia tak kitab dia kecil Faham ni. Dia terbaik baik tu. Tak robok. Sedap bahasa ni memang sedap. Fiqh dia pun sedap. Tauhid dia pun sedap. Tasawuf dia pun sedap. Nampak robok. Nampak robok. Tasawuf dia belakang sedap. Dia bahas lain pada orang. Bahasa dia syair saja belakang tu. Perak. Oh, syair saja belakang. Belah awal pun syair. Syair bab nasihat Nabi pun syair terus. Syair dia bahasa tinggi. Syamil Kardi. Tanya dia Tok Guru. Kami dah habis ngaji kat Tok Guru. Kami nak cari guru murabi, wali sufi besar daripada tak payah. Ngaji kat aku pada dah tu. Dia memang guru murabi. Tarekat Naqsyabandi. Kita Syamil Kardi. Ya garomah dia apa namanya? Kudis lah. Kurdistan. Kurdistan ni makul tinggi. Maka barang siapa mengejar ibadat ataupun akad yang bersalahan ulama pada sahnya, dia mengerja tu daripada tiada taklid bagi mazhab yang mengatakan sahnya, nescaya wajib ulangnya. Dan dia tak taklid, tak niat ikut. Padahal dia buat lagu tu persalahan, masalah dia di situ ada khilaf ulama. Kalau dia dah daripada awal mazhab Syafi'i, tak perlulah taklid mazhab Syafi'i. Maknanya dia nak ambil qaul-qaul selain Syafi'i, tapi dia tak taklid. Maka ibadat dia ataupun akad dia perlu diulang semula. Tak sah. Dia kena niat. Seperti mengambil wuduk, ia basuh sekalian muka serta niatnya basuh dua tangan. Tak. Seperti mengambil wuduk, ia seseorang tu basuh sekalian muka serta niatnya. Mana basuh berserta dengan niat. Dan basuh dua tangan dan sapu air sedikit jua pada kepala dan basuh kaki padahal tiada sudah ada niat ikut mazhab Syafi'i, nescaya tiada sah wuduknya. Mana dia ni tak menganiti mana-mana mazhab lah. Tiba-tiba dia pibak sebab Imam Syafi'i kata gitu, dia tak nak pun ikut. Kalau kita dah memang daripada diasuh awal Syafi'i, tak perlu lah, ambil terus lah. Ni maksud kata orang yang tak masuk Syafi'i ni tiba-tiba dia nak ikut mazhab Syafi'i, dia buat lagu tu tanpa dia nak taklid. Itu tak sah. Kalau orang macam orang daripada India lah. Nah, sini kita nak buat cara Syafi'i, tiba-tiba dia tak taklid pun. Tak sah. Sebab di sisi mazhab dia wajib membasuh 1/4 kepala. Dan tak sah. Macam kita hadis Syafi'i dah tak niat lah, setiap kali ibadat dan niat dah dia wajib awal ni je. Kita pun dah hadir dalam hati, kita buat amal ibadat ikut Syafi'i, dia dah lah tu. Bukan tiap-tiap kali ibadat kena niat, doa. Dan hukumnya semacamlah orang yang tiada sembahyang. Ni bukan. Dia ambil ayat sembahyang macam tu, sembahyang pun tak sah, ayat sembahyang pun tak sah. Hukum dia lagu mana? Semacam orang yang tak sembahyang langsung. Walaupun 100 tahun sembahyang yang ia buat, nescaya wajib ulangnya. Tu bukan. Allah 100 tahun tu. Allah 2 tahun pun menyekap. Atau ia taklid ulama mazhab yang 4 tetapi tiada diakui sahnya oleh mana-mana satu mazhab yang 4. Dia taklid 4 terus. Dia buat satu benda, taklid 4 terus. Siapa pun kata tak sah. Lagu mana? Seperti bernikah dengan tiada wali. Nikah tak ada wali, ia taklid mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi wali tak ada, tak apa. Tak apa saja wali, tak apa. Dia tak syarat, dia tak jadi rukun nikah wali. Serta tiada ada saksi, ya taklid mazhab Maliki. Tapi mazhab Hanafi wali tak ada, saksi kena ada. Dalam mazhab Maliki saksi tak ada, tak apa, jangan wali tak ada ya. Dia terbalik. Mazhab Syafi'i kedua-dua kena ada. Maka tiada sah nikahnya. Atau ia taklid mazhab yang lain daripada mazhab yang 4 seperti kaum muda. Dia ikut pendapat yang mengatakan
harus taklid mana-mana ulama sama ada mazahib yang 4 atau lainnya. Ni masalah. Puak Wahabi ni hak belakang ni. Dia Wahabi ada 2, ada Wahabi yang mutasyaddidin, ada panggil Wahabi lama. Wahabi lama ni depa tak mau apa ulama, tak mansur mau ke hadis dia. Wahabi hak belakang ni Wahabi yang tak apa piau lagu Wahabi dulu. Wahabi dulu tu hak dulu. Dia lagi teruk. Rigid lah. Sampai semayang tak boleh semayang atas tikar, kena semayang atas pasir. Mikrofon haram sebab Nabi tak ada mikrofon. Tu tak ada sangat, saya nampak bodoh sangat tu. Kan? Tu banyak tak apa ada dah. Yang ada Wahabi moden ni. Wahabi moden ni nama ulama ikut semua. Kenapa? Janji ulama ni. Dia campur habis lagu tu. Kan? Dia tak kira siapa, dia kira ulama ni. Mana boleh, kan? Jadi bercampur mazhab tu salah. Ni kaum muda. Istilah kaum muda ni pecahan daripada Wahabi lah. Dia tak jauh Wahabi sangat. Kaum muda. Dan sayati zamanu aqwam ahdatsul asnan. Ambil dari situ. Kita duk gelak apa kaum muda. Memang ada hadis sahih. Sayati zaman, akan datang satu masa Nabi kata, aqwam, ada beberapa kaum di kalangan umat aku, ahdatsul asnan, mereka ini gigi mereka gigi yang masih susu. Nabi sebut ahdatsul asnan, sufahaul ahlam, manusia yang paling bodoh sekali ni mereka. Sufaha tu sirah mubalarah pada syapih. Syapih ni bangang ya amat. Sufahaul ahlam, ahlam ni hilmun bukan makna lemah lembut. Ahlam tu akal. Manusia yang paling bodoh sekali ni kata. La yujadu imanuhum taraqiyahum, iman mereka ini tidak melepasi leher mereka. Mulut dia iman, hati iman langsung tak ada. Iman tak masuk pun dalam hati dia. Nabi sebut. Dia Nabi kata hum min kilabin nar, mereka ini anjing neraka. Berat. Pada sonok. Takut kita. Wahabi ahdatsul asnan. Sama ada mazhab yang 4 atau lainnya seperti bernikah dengan tiada wali dan tiada saksi, ia taklid mazhab Zahiri hana. Dan mazhab Zahiri ni dia awal sikit daripada Imam Ahmad. Orang yang berpegang pada zahir Quran dan hadis. Mazhab dia panggil mazhab Zahiri. Dia mujtahid. Tapi qaul dia banyak jumhur tolak lah. Kan, banyak tak diakui orang bertikai lah. Tapi dia salah seorang mujtahid lah. Mazhab dia tak diikut. Lepas hentam ikut nasional puak ni, ikut dan cukup kan. Maka iaitu haram lagi tiada sah nikahnya. Maka kaum muda itu salah dan sesat, yang dijanji masuk neraka. Marah sungguh Wahabi. Sebab apa puak-puak kaum muda ni masuk neraka? Kerana mereka menyalahi barang yang sudah ijma' ulama. Tu dalil dia kata puak-puak ni ahli neraka. Pasal apa? Menyalahi ijma' ulama. Menyalahi ijma' ulama maklum terkadang membawa kepada fasik, berdosa besar. Lebih berat daripada itu membawa kepada kufur, na'udzubillah. Kalau ijma' tak ikut ijma' ni, paling ringan berdosa besar. Berat sekali, murtad terus. Tak ikut ijma'. Berat. Bermula dalil wajib ikut barang yang sudah ijma' ulama, dan masuk neraka orang yang menyalahi barang yang sudah ijma' ulama, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah. Ni itu masuk hadis yang jami' min jawami'in kalim. Ni masuk ni sebagaimana yang disenarai oleh Imam Munawi. Imam Munawi himpun 40 hadis jawami'in kalim, termasuk hadis ni, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man syazza ila an-nar. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menjadi ijma' umat aku, ini ijma' di kalangan a'immah umat aku atas sesat. Mana yang antara khususiah umat Nabi Muhammad ni, dia tak sama macam umat-umat dulu. Umat-umat dulu boleh bersepakat di antara orang alim-alim mereka ni untuk ubah hukum. Tapi umat Nabi Muhammad ni, kalau ada orang yang memesohkan hukum, pasti ada golongan yang akan bangkit. Kebenaran pasti akan ditegakkan, kebatilan tak boleh. Sebab tu bila lepas timbul isu apa, mesti ada ulama yang kita yang bangkit lawan. Itu dah terjamin begitu. Tu yang
Nabi kata dah, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Umat aku mustahil untuk bersepakat di atas kesesatan. Mana di kalangan a'immah yang ada di kalangan umat Nabi takkan menjadi sepakat untuk mengalihkan hukum ataupun lari daripada Quran dan hadis. Mesti kalau satu benda batil timbul, pasti ada ulama yang mungkin menentang. Tak sama macam Yahudi Nasara. Yahudi Nasara dia boleh pakat ubah Taurat, ubah Injil. Umat Nabi tak, Allah bagi istimewa khususiah untuk Nabi dan umat-umat dia. Ini salah satu ni. Dan pertolongan Allah serta ijma' ulama, ijma' ummah, yakni berkat bantuan daripada Allah. Yadullah ni mana bantuan daripada Allah. Allah akan sertakan bersama dengan ijma' ulama. Dan barang siapa dia nak mengaji bab ijma' ulama ni, cari satu kitab Al-Ijma' karangan Imam Ibnu Munzir. Ada satu kitab fiqh karangan Imam Ibnu Munzir, mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i ni. Dia buat kitab Al-Ijma', iaitu dia menghimpunkan berapa masalah yang telah diijma' ulama dalam semua bab ilmu. Hampir 700 lebih. Al-Ijma'. Kalau minat fiqh kena cari ya. Kan? Kalau tak ada tak terbaik baik tu ya. Al-Ijma' Imam Ibnu Munzir. Baik tengok kat fiqh ni kan. Bukan leh juga, memang leh nak mampu. Habis. Dan masuk neraka orang yang menyalahi barang yang sudah ijma' ulama. Bukan langkau. Dan barang siapa keluar daripada ijma' ulama, mana keluar ni tak mau ikut, nescaya keluar ia pergi masuk api neraka. Berat. Riwayat Tirmizi daripada Ibnu Abbas. Dan tersebut di dalam kitab Tanwiril Qulub. Sini muka surat apa? 40. Kalau kitab saya muka surat 75, cetakan tak sama. La yajuzu taqlidu ghairihim ba'da al-aqd al-ijma'i 'alaihim li'anna madhahib al-ghairi lam tudawwin wa lam tatbit bi khilafi haula'i man lam yaqlid wahidan minhum wa qala ana a'malu bil kitabi was sunnah mudda'iyan fahma al-ahkami minhuma fala yusallimu lahu bal huwa mukhti'un dhalun mudhillun. Bedak ni qaul ni dan pendapat sepakatan daripada ulama ni. Artinya dan tiada harus taklid akan yang lain daripada mereka mazhab yang empat. La yajuzu taqlidu ghairihim arba'ah. Kemudian daripada terikat ijma' ulama atas mereka itu, hanya takat mereka saja yang boleh diikut oleh mana-mana orang Islam hari ini. Kerana bahawasanya segala mazhab yang lain daripada mazhab yang empat itu, mereka tiada karang akan kitab-kitab dan tiada didabit akan kaedah-kaedahnya. Syarat nak jadi mujtahid pun guru mesti mujtahid. Kalau tok guru tak mujtahid, anak murid mujtahid, mustahil. Sebab tu Imam Mahdi dia berguru kepada mujtahid, dia zaman mujtahidin salah dulu ni. Cuma Allah perkekai hidup dia dan dipanjangkan umur untuk dinyatakan di akhir zaman. Bukan umur dia beranak lah ni. Dan Imam Mahdi, sebab tu kena mengaji khas kitab Imam Suyuti Al-Mahdi Al-Muntazhar. Dia bahas Imam Mahdi sahaja. Ulama-ulama kan bahas kitab Mahdi Muntazhar je tu dia. Bahas Imam Mahdi. Alim. Dia zaman salah. Kurun-kurun ulama salah dulu. Tak, umur panjang. Allah kekal dia sampai ke penghujung dunia. Macam Dajjal lah. Imam Mahdi. Duduk mana? Itu ada bahasan dia dalam kitab-kitab ni ada. Dia duduk bumi mana. Bisa kata orang kan. Imam Mahdi ni duduk belah Madinah. Dia duduk tanah haram. Allah sembunyi dia di sana. Siapa pun tak tahu. Dia tak ada main tua mereka kuat. Wajah dia biasa. Tidak orang tahu ni sahih 4,000 tahun tu. Dia macam biasa. Wal mujma'ul yawma alaihi arba'ah. Waqafu ghairi jami'u mana'ah. Hatta yaji'ul Fatimi mujaddidu dinal huda li'annahu mujtahidu. Ulama sebut. 4 mazhab tu saja. Wal mujma'ul yawma alaihi arba'ah. Waqafu ghairihi jami'u mana'ah. Daripada mazhab tak boleh. Hatta yaji'ul Fatimi mujaddidu, sehingga kedatangan keturunan Fatimah, dia seorang mujaddid, dinal huda li'annahu mujtahidu, dia ni yang akan menggilak kembali zaman kegemilangan Islam, semua manusia kembali kepada agama Islam yang asal dan juga tulus,
dinal huda li'annahu mujtahidu. Dia mujtahid. Makna lepas zaman ni 4 mazhab ni akan hilang, tinggal hanya satu mazhab, iaitu mazhab Imam Mahdi sahaja. Zaman tu lah tak ada lah mazhab-mazhab ni. Makna kalau lagi kita duk ikut mazhab ni, makna tak kemat lagi lah harapnya kan. Dia sampai panggil orang tak ambil kisah. Sebab tu Nabi kata la taqumu sa'ah hatta lam yubqi ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah Allahu Rabbi kan. Dia kata tak akan berlaku kiamat sehingga atas muka bumi tak ada dah manusia nak sebut Allah Allah ni. Ni pun kuih-kuih lah ni kan. Apa orang ni nak sebut. Yang kita siapa nak buat dia. Oh. Tak buat jadi mak dia. Tak lah. Dia berguru kepada mujtahidin, para sahabat dulu. Guru dia. Kena ngaji dalam kitab Mahdil Muntadhar. Panjang cerita Mahdi ni. Habis tak ada pun tengok dalam kitab Kitabul Wahid fi Bayani Ilmi Tauhid. Dalam bab bicara Imam Mahdi. Dia cerita sikit situ. Dia kata sejarah ringkas sahaja aku cerita di sini. Tu pun panjang. Dia kata kalau nak rujuklah kitab-kitab besar yang membahaskan secara khusus di antara kitab ni dia bang lah. Kitabul Wahid fi Bayani Ilmi Tauhid. Tu je bakal Palestin buat. Ni kena nanya benda-benda tu. Mereka tak dobit, tak catat kaedah-kaedah dia. Imam Syafi'i catat, sebab tu ada Mukhtasar Muzani, ada Mukhtasar Buaiti, ada Mukhtasar Nuh, ada Mukhtasar Za'farani. Cuma yang masyhur kat kita Mukhtasar Muzani. Sebab Imam Syafi'i kata walaupun ramai anak-anak muridku, aku dalam ilmu firasat ingin kunyatakan ilmu ku tersebar melalui Muzani. Tapi Imam Muzani mati dalam penjara sebab dipaksa oleh khalifah untuk menjadi qadhi. Dia tolak, akhirnya dia dihukum bunuh di dalam penjara, mati dalam penjara. Setiap kali hari Jumaat, orang bang Jumaat lari pergi depan penjara. Dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia tak bagi angkat dengan ya Allah, jangan diambil siksa akan daku dengan sebab aku tidak mampu menunaikan Jumaat. Oh ya, sampai dia mati dalam penjara. Imam Muzani, dia Imam Sa'u, mati dalam penjara. Cerita Imam Muzani, dah kurung mati dalam penjara. Kes apa? Bukan dah salah apa? Salah dia tak mau jadi qadhi. Lama dulu. Macam kata ilmu aku, mazhab aku berkembang melalui tarik Muzani. Sebab itulah Imam Haramain Abdul Malik Juwaini dia himpun kebanyakan sumber dia daripada Mukhtasar Muzani. Dia himpun Mukhtasar ni, tapi paling induk Mukhtasar Muzani. Dia himpun isi daripada anak murid Imam Syafi'i. Terjadi satu kitab Nihayatul Matlaq fi Tahriril Mazhab, 47 jilid. Kaedah sahaja. Allah tengok kitab ni bah, sakit kepala. Tu Imam Haramain 400 hijrah lebih. Dia tengok kaedah-kaedah tu semakin nak hilang, orang pun tak payah nak ingat. Dia tak himpun baliklah kaedah anak murid Imam Syafi'i himpun. Dia ambil daripada situ rumusan. Ambil isi sahaja 47 jilid. Nihayatul Matlaq fi Tahriril Mazhab. Payah kitab fiqh ni kita baca ambil mafhumnya. Cerita jalanan fiqh mampui. Habis itu. Dan barang siapa tiada taklid akan mana-mana satu daripada mazahib yang 4 seperti kaum muda, mereka tak mau. Dan Wahabi ni, Wahabi lain, kaum muda lain. Kaum muda ni dia kira boleh turut pergi ulama. Jadi ulama ya. Dia tak kira muka siapa. Wahabi tak mau Quran hadis ya. Dan Wahabi mereka berkata, aku beramal ikut Quran hadis. Mereka yakni Wahabi dan kaum muda tu mengaku faham segala hukum-hukum daripada Quran hadis dengan sendirinya. Tiada taklid siapa-siapa, makna ulama-ulama mujtahid lain, maka tiada sejahtera, tak selamat begitu. Dan tiada diterima baginya, makna kenyataan yang dia keluar atau hukum tu tak diterima di sisi syarak. Bahkan bukan setakat tak diterima, ialah orang yang salah lagi, yang sangat sesat dan menyesat akan orang lain. Menyesat Nabi umat manusia. Sebab apa? Kerana ia menyalahi barang yang sudah ijma' ulama, maka ia masuk api neraka akhirat kelak. Kerana hadis wa man syazza
syazza ilan nar. Banyak orang tu dalam Quran adalah dalam hadis lah. Al-Quran wa man yushaqiqillah min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' sabila ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa yuslihi jahannam wa sa'at masirah. Kan ayat tu cerita wajib kita ikut ijma' ulama'. Tuhan kata nuwalli ma tawalla, kami akan biarkan mereka ini terpesong daripada ajaran para ulama'. Wa yuslihi jahannam, kelak mereka ini aku akan bakar dalam api neraka. Wa sa'at masirah, neraka itu seburuk-buruk tempat dikembalikan akan makhluk ini. Tuhan ancamlah dalam Quran. Kata Imam Baydawi mengatakan nuwalli ma tawalla wa taba' ghayra sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin ai ijma'i a'immatil muslimin. Ulama tafsir. Habis. Kita baca laju-laju lah. Panjang. Nanti dulu lah. Dah lagi esok-esok lusa dan selit, kita selit dulu sikit. Tauhid tak apalah, tak banyak mana. Fiqh ni banyak. Mungkin itulah. Masalah orang yang dalam satu mazhab harus ia taklid akan mana-mana satu mazhab yang empat yang diakui sah oleh mazhab yang diikutnya. Seperti orang mazhab Syafi'i harus ia taklid mazhab Hanafi atau Maliki atau Hanbali pada satu masalah atau beberapa masalah. Dia nak bahas ke depan ni masalah berkenaan dengan syarat sah kita taklid. Karena taklid di sini ni taklid lain mazhab. Kalau dalam mazhab yang sama memada, tapi dalam mazhab yang sama ni ada keringanan sikit lah. Dia dalam bab taklid ni sedap bahasan Syekh Ahmad Khatib dalam kitab syarah bagi Waraqat nama syarah Nafahat. Syarah Nafahat belakang dia bahas bab taklid. Supik tebal tu belakang kali. Syarah Nafahat Syekh Ahmad Khatib Minkabawi dan guru kepada Syekh Abdullah Fahim. Dia sezaman dengan Nawawi Bantan. Syekh Ahmad Fatani mana? Zaman dia Syekh Ahmad Khatib Minkabawi. Dia 18 60 40 lebih 14 40 masih lebih lah, lebih kurang tu lah umur dia. Tu sikit pada Syekh Ahmad sebaya lah lebih kurang Syekh Mukhtar Abdul Mogor Mak Khatib ni. Nanti ke depan lah kita cerita bab syarat-syarat sah taklid, pendapat-pendapat selain daripada mazhab yang kita anut, yang kita ikut. Allah alam, berhenti dalam tu lah. Habis dia sejam ni sikit. Sumber rujukan fiqh ni dia lagi banyak pada kitab lain. Dan dia banyak keperluan dalam bab begini kita nak cari. Dalam mazhab Hanafi, dia mazhab Maliki dia ada 11 sumber hukum, 7-9 sumber hukum. Mazhab Hanafi ada 9-8-9. Apa sumber hukum selain daripada ijma', Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Orang ngaji nak tahu cara-cara Imam Hanafi istimak hukum. Hak Syafi'i benar serabut. Nak tahu kan, bukan empat tu saja sumber hukum. Tak ada tahu apa Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu ijma'. Ikhtilaf. Syafi'i saja 6-7 sumber hukum. Hanafi 9. Risalah mursalah apa semua, Ittishabul asli, kaedah amalu ahli Madinah, itu dalam mazhab Imam Malik. Kalau Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada, qiyas tak ada, orang Madinah buat tak? Orang Madinah buat tak boleh kata boleh. Kena tahu pula zaman tabi'in, zaman salaf, apa orang Madinah buat yang tak ada dalam Quran hadis. Tahu lah paikah ni bukan dia senang. Dia ada kitab satu, Amalu Ahli Madinah. Ada Amalu Ahli Basrah, ulama Basrah, walaupun tak ada kenyataan Quran hadis, tapi ulama mengharuskannya. Mana dalilnya? Wah. Nabi kata nafsu yang paling sempurna, yang paling stabil adalah Madinah. Sebab tu Imam Malik berdalil pada hadis. Panjang cerita kan. Kita ngaji fiqh tu.
Dia rungkui banyak ilmu sangkut kan. Lebih lagi lah ilmu Quran hadis, lughah lagi, sejarah lagi. Jadi fuqaha ke dia senang. Fuqaha apa muka kita? Banyak. Susah fiqh ni. Jadi kita alih tak apalah kan. Ngaji kita kuih besar pasal kuih takut nak banyak. Tapi baca habis lah. Pada puak tu kan tahu pun. Dan apa nama ni, bab batas sembahyang ni, ayat dalam ni lah. Dia kata batas sembahyang kalau baca lain pada Quran dalam sembahyang, ketika rukuk ada khilaf tak tu? Baca lain pada Quran Dalam sembahyang. dalam sembahyang. Batas sembahyang ketika rukuk. Tu baca lain pada sembahyang makna azan apa dalam Quran bahagian bawah ada buah batas. Maksud dia guna? Quran, Dia kata guna? dia kata batas sembahyang kalau baca lain pada Quran dalam sembahyang ketika rukuk. Mana orang duk silap lah. Duk silap baca tu. Terus. Kok. Tu baca lain pada Quran lah. Tak ada khilaf tak tu? Buat dah khilaf banyak. Tak ada. Kalau dia selain Fatihah, dia baca dalam keadaan terlupa, tu tak apa. Tak apa. Ni dia baca, memang dia baca surah. Dia bagi kita sunat. Sunat tak apa. Silap pun tak apa. Silap pun tak apa. Jadi bukan Quran. Dia kata tu tak nanti rokok, lalu tu betul. Tak lagi laku pasal lagi dia baik. Kalau dia tahu kata salah, dia pergi baca salah apa. Kalau tak tahu. Kalau tak tahu, tengok kalau masuk dalam masalah rawamid, dimaafkan bagi orang awam. Sebab masalah ni ada banyak masalah min rawamidil masail. Rawamidil masail ni bagi orang awam ni dimaafkan. Banyak juga. Tu kalau dia kata satu lagi dalam pada i'tiqad makmum. Makmum tu batas sembahyang kalau ikut pada i'tiqad dia, imam tu batas sembahyang. Jangan pula tu. Saya sebut benda ni. Dia ada 40 kan. Dia ada 40 yang batas sembahyang kan. Tapi masalah dia itulah. Tak ada khilaf nak tanya tu lah. Tapi dalam bab tu juga. Dia kata mana? Dia. Mudah ni. Ni baca lain pada Quran. Tu tema kedua ni. Dia kata satu bab lagi. Batai apa sembahyang makmum. Kan? Kalau dia kata imam tu batai sembahyang. Tu macam mana kita yang tahu kata dia tu memang batai dia. Dan kita pegang kata dia baca lain pada Quran. Kita mufaraqah. Tu macam kata awam ni. Kalau orang awam ikut nak tu. Bacaan orang awam ustaz dah. Kalau baca awam saya tajuk tak tahu soalan dia kalau hak tu tak masuk awami pasal dia tak awami sangat. Jadi kalau dia sebut selain daripada Quran dengan sengaja batal lah tu. Jadi tu yang kata batal adalah rokok ni dia silap dalam Fatihah. Kalau silap dalam surah tak baca pun sah. Dia tersilap. Kalau dia sengaja baca tak kena tu memang batal lah tu. Ni baca pro tak ni. Dia terlancar ni dah. Sampai tinggal huruf ni. Punya nak lompat pergi cepat, tak tatil. Kalau dia sengaja lagu tu batal lah tu. Batal lah tu. Kan? Dia macam kaedah ulama kata kalau lah dia ni baru belajar tauhid, baru belajar tajwid. Kemudian Fatihah dia selesai, imam kata, guru Quran kata okey Fatihah okey, surah hang tak clear lagi. Dia sengaja pergi baca surah batal. Dia tak boleh lagi dia baca lah. Macam tu. Tu pasal lain tu. Dia pasal dia sengaja. Sampai alhamdulillah tanzih ni. Tapi dia baca sampai tinggal huruf tengah lah. Bacaan bacaan dia. Dia sedar. Dia sedar. Mana tahu. Kena tanya dia. Dia jenis. Dia pasal satu kita ni nak dia bacaan tajwid kan ada 4 jenis, ada tartil, ada tahdwir, ada hak cepat tak cepat ni dia kena rujuk kepada orang qiraat. Kalau dia bacaan dia lagu tu kadang-kadang kita dengar macam tak jelas, tapi qiraat dia memada dalam harakat tu, dia ambil satu-satu ya. Doa ni dia doa. Kalau saya kata memang tadi
Tadi duduk betul kita tak dengar kan. Duduk betul sombong. Dia kalau lagu tu Farokoh Kata tu daripada orang keluar tadi ni. Tanya. Tak puas hati ke tak? Balik. Orang ni tak dengar. Betul lah balik. Banyak. Jemaah ya, Mak. Ha? Jemaah. Apa ni subuh? Oh. Zadah. Kalau nak tu. Tapi jumpa dia ada nak pergi kemah Macam kita nak Tak ikut boleh, dia. tak boleh, tak boleh. Kan? Dia kalau Ayat bacaan nak pergi kemah, bacaan tak sunat, bacaan sembahyang. Kalau bacaan wajib, kita pindah ke rukun batal tu setiap orang tu kita tak sengaja. Kalau kita Tak sengaja, wajib. kalau kita sengaja baca tak keluar, baca hak wajib pun batal. Kan? Kalau bacaan hak sunat tu, kalau dia tak sengaja, tak batal. Dan turun rokok pun tak batal. Sebab surah tak dituntut secara wajib menjadi rukun. Cuma dituntut baca cara sunat. Kalau dia was-was tak? Ha? Sunat ni was-was dia baca surah. Ha? Bagai atas bagai bawah. Dia baca juga. Ha. Dia kena tinggal. Kena tinggal. Mana tu sujud kan? Tu rokok ah. Kalau dia ulang balik pun tak apa ke? Mana tahu dia peringat balik. Kalau dia ingat adik tak apa. Kalau dia pun tak boleh pergi, tak tahu barang mana. Rokok tu. Kalau dia baris mana dia tak pasti, tak boleh baca. Kalau dia berderah juga. Tak boleh batal. Dia tak sedap ni. Dia berderah tapi betul. Lepas mayang cek betul. Batal juga. Dia seorang dia syak. Dia syak sama ada betul tak betul. Dia syak bagai atas tu bawah, dia kata bagai atas kan. Dia pun dia tak mestilah. Dia baca bagai atas juga. Lepas dia semayang tu dia memang betul bagai atas. Tadi ni dia tak yakin lagi. Dia masa dia terlupa baris. Lupa ya. Sepatutnya dia berhenti kan. Dia berhenti pasal dia. Sepatutnya eloknya. Tak ingat baris kan. Ni dia puluh juga. Dia ingat baris ni ada dalam kitab silam ni pada. Dia baris tersilap. Baris tersilap lagu tu. Dia lupa baris kan. Maaf kan. Macam contoh awal duha dia duduk baca dah. Wala khidrai. Wala akhiratu khair. Tapi wala khidrai. Ya khidrai. Kita jadi Quran. Macam tu dia baca. Kalau macam Nabi ni. Batal. Tak tutup. Tak ada kemah nak jumpa. Tak ada. Kita tegur. Kena kita nak tumpang. Semua orang tegur pasal nak tumpang. Betul ya. Dah lari dari tahun lain nak main tumpang tadi. Macam tu Yuci tak main masuk. Benda yang tak pasal apa ini. Tapi tumpang pun dah harap pun tumpang tu. Ha tu. Kau lihat dua. Dah ada Takut nanti berjangkit. kepala Tapi dia baca memang tak kena. Kalau dia nak baca qiraat pun dia reti ke qiraat. Lalu ulang balik. Masuk pula. Boleh kan. Quran boleh. Dia kena mula talin, mula bunyi lain dah kan. Dia daripada kalau qiraat ni satu rakaat satu qiraat. Boleh lah. Qiraat yang kedua rakaat kali tak apa. Kalau awal qiraat lain, tengah qiraat lain mana boleh. Tak boleh lah. Dia kena satu qiraat. Gue tak awal dia baca hak kita. Kalau dia baca Asim riwayat Hafaz, dia kena Satu. Asim Hafaz. Lepas tu nak ubah rakaat kedua tak apalah. Rakaat kedua Quran lain tak apalah. Tak apa. Empat qiraat. Dengan satu rakaat empat qiraat. Tapi dia nak awam macam mana? Eh? Nak awam ni. Saya ingat tak tahu apa berapa tak pasal. Dah, mereka kena tahu tu basic sebenarnya. Dah lewat makmum ni. Ha. Makmum macam mana? Kalau dia baca tukar Quran, lagi kita tak tahu apa Maklum lah. baca apa. Maklum lah. Maklum lah. Sepatutnya dia tak maklum pun tak apa. Tapi sebaiknya dia maklum lah. Ni saya nak baca rakaat pertama qiraat ni lah. Rakaat kedua qiraat ni. Jangan terkejut pula. Jadi apa? Baik tak? Tak abang betul lagi. Hoi, apa tu kan? Cuma pergi pesan. Qiraat. Tengok kamu ni. Payah kau tak ada qiraat ni. Bukan payah juga, memang payah. Kita nak ingat-ingat ni, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Payah qiraat. Kita tak Walai ni iza saja. qiraat warash, Marah. qiraat susi wa duhi. Allah ibadah. Enggak lah. Ada 8. Ada qiraat mutawatir 7 dan ghair mutawatir 10. Pecah satu qiraat 2.
qiraat jadi 14, 17 satu qiraat syad, 18 qiraat. Dia qiraat lain. Dia qiraat lain, tariq lain, riwayat lain, wajah lain. Setiap qiraat dia ada riwayat, dia ada tariq, dia ada wajah. Riwayat tak banyak. Riwayat setiap qiraat, apa nama, riwayat dia selalunya satu qiraat 2. Tariq tu banyak. Satu riwayat 50 tariq. Mana 8-7 qiraat mutawatir tu hampir 1000 tariq. Dah 2000 tariq. Ni di qiraat. Orang kita dia bawa baik. Dia belajar dia baca noh. Ilmu dia buat pendam noh. Ilmu dia buat. Ada dalam qiraat. Orang tak ngerti qiraat bayar. Jangan daripada nak asah hati. Dan perbezaan qiraat ni, mujtahid mutlak wajib tahu qiraat. Orang nak jadi alim fiqh kena tahu qiraat sebab apabila qiraat berbeza, makna Quran berbeza. Setiap tafsir qiraat dia lain maksud. Nak jadi faqih wajib kena tahu qiraat. Kita tahu qiraat ni. Keren. Ada qiraat kena ngaji. Sampai kira Kena ngaji lah kak. Dia sekurang-kurang paling lekeh qiraat ni dia kena hafal Syatibi. Masa pelat. Oh, dia Quran dia kena tunggu payah qiraat. Satu qiraat kan. Qiraat Warash, qiraat Asim. Dan Asim dia riwayat 2. Asim hafaz dengan Syu'bah. Kita tahu Syu'bah ni ada beberapa tempat dia punya ni. Ada tempat menyalahi qiraat. Asim apa semua. Syarat apa nama Mufassir Rukun Buddha semua ada syarat dia. Payah qiraat. Jadi tak ingat. Kita baca-baca orang tanya kita kawan tu duduk cabak kata qiraat. Saya biasa tanya, saya kata dalam qiraat Susi idgham tasqil ada 18 tempat, awak keluar 5 pula dia. Dia dah hafaz tu buat kemah. Dia tak tahu kita nak gila mengenai qiraat. Idgham tasqil, idgham tafsir dalam qiraat Warash ada berapa tempat. Khilaf lagi ada 25 tempat. Mampu qiraat ni. Tahu, wallah dia ingat ke dah. Qiraat Warash dia bagaimana tak dia? Dia i'tiqad al-hamzain. Ya. Pening kepala. Bang Wan kata kena hafal Syatibi. Saya hafal cepat pening kepala. Payah syair dia. Bada'tu bi bismillahi mau'ila tabaraka rahmanan rahiman wa mu'ala wa sallatu sallallahu alaihi macam Syatibi. Kepala. Tak ingat. Sedap dia punya rentak. Dia betul payah dia. Payah ada kaki lah kot ni. Payah. Ngaji-ngaji berapa lah Abang Wan sedap pula. Kawan. Dia qiraat 10. 18 tak api. Dia qiraat 18 ni Tunggu Padang. Syekh Sulaiman Al-Misri. Mata dia buta. Umur 90 lebih Quran. Semua orang ngaji Quran kat dia semua lidah Quran. Walaupun orang Jawa. Dia ahli Quran. Buta. Syekh Sulaiman Misri Padang ngaji kat dia umur dia 95 dan 70-an. Alim. Dia tapak kepala di Mesir. Alim qiraat 18. Udah cap dua pada 14. 3 ayat qiraat ghairu mutawatir, 1 qiraat syadz. 18. Dua induk. Pecahan dia lagi. Riwayat macam kita lah dalam qiraat Asim, riwayat Hafaz min tariqi Ibnu Abi Sabah. Dia tak sama macam kita. Kan? Dia kalau isbat dia antara i'tiqad al-hamzain, dia akan tak tahrif kalimah hamzah. Antum macam dalam qiraat kita ni, qiraat Asim, riwayat Hafaz melalui tariq Muhammad Ibnu Sabah. Dia antum anzartahum. Dia tak baca antum, dia baca ahantum. Jauh. Lalu qiraat tu. Kepala dia kan.
Malah. Kita duduk belakang kata salam. Salah. Confirm. Subhanallah. Subhanallah. Dua jam lagi pula hak kita. Letih. Letih ke mana? Qiraat jangan. Kalau orang ni qiraat ni. Dia jadi kelut ni. Payah qiraat. Ilmu pom payah betul. Nak batal mak pula tegur. Dia sedap kalau mengaji kitab Tabari dengan Baydawi, dia banyak qiraat. Ibnu Katsir sentuh sikit lah. Tafsir Nur Ihsan apa tafsir Sawi Jalalain disentuh sikit lah. Tapi sedap bab qiraat Baydawi dengan Tabari. Oh, Tabari semua qiraat dia keluar. Fi qiraatin quri'a bil ya'i bilai al-marja'u dhamir ya'udu ila mufassirin. Ada dia akan bahas itu. Dalam qiraat ni dibaca dengan yuhbarun. Dalam qiraat lain tuhbarun. Bila tuhbarun mukhatta kemudian dhamir kepada orang lain. Jenuh apa? Perak. Ha, pecah pala Tabari. Sedap Tabari. Ngaji apa sebut tu Tabari. Bapa ngaji apa? Ngaji habis. Allah, Qutubi ngaji habis. Aduh, letih ngaji dah. Tabari sedap dia, sedap. Qiraat sedap. Dia habis gitu. Kalau qiraat lain sebut kata ada khilaf itu 7 qiraat dia ramai 4 5. Tabari ramai semua. Dia ingat. Penuh ingat. Seronok kalau mengaji ni gila, tapi kita nak ingat tu pun gila juga. Kena gila tu boleh ingat. Oh sedap baca gila. Ada orang gila. Sebab tu bila kita serba mengaji kan, baru baca kitab apa ni dia mesok kita ni boleh sedap. Tapi teruk oh. Dia cuma kelengkat tapi teruk. Ada alat bang. Dia mengaji syok. Tih. Allah. Jazakallah. Lagi piah lagi dah. Aduh.